Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan mengenai bahan bantu mengajar dan laporan bagi tugasan ini. Kumpulan kami telah memutuskan untuk memilih alat bahan bantu mengajar iaitu roda impian. Roda impian merupakan sejenis alat bahan bantu mengajar bukan elektronik. Ia merupakan kategori model bahan gantian yang menyerupai bahan sebenar atau bahan tiga dimensi yang mewakili struktur, rupa, bentuk dan fungsi. Jenis model roda impian ialah model berskala kadar pembesaran atau pengecilan yang berbeza daripada bahan sebenar, model potongan atau keratan, model olok-olok atau gambaran tiga dimensi perjalanan sesuatu. Sasaran roda impian. Sasaran ini hanyalah kepada murid yang mempunyai masalah membaca. Bahan yang digunakan ialah kotak terpakai, polistiren atau polistiren, kertas warna, pensel atau warna, gunting, gam, pen, jarum dan pembaris. Tempoh membuat roda impian ini sekurang-kurangnya 1 jam. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan bermain satu permainan iaitu roda impian. Cikgu akan menunjukkan cara menggunakan roda impian ini. Di tengah terdapat huruf vokal O. Mula-mula kita akan pusingkannya. Apabila anak panah menunjukkan kepada suku kata tertentu, kita akan menggabungkan huruf O dengan suku kata tersebut. Contohnya sekarang ini ialah O-T-A-K, tak, otak. Dia akan membentuk satu perkataan yang baru. Sekarang saya nak awak cuba sendiri. T-O-T, third, third. Bagus, habis sekali. T-A-K, tak, tak. Bagus, boleh juga. Salam sejahtera. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan kaedah membaca yang digunakan dalam BBM roda impian. Kaedah membaca yang pertama yang digunakan dalam roda impian ini adalah kaedah membaca secara bebas. Dalam kaedah membaca secara bebas ini, ia dapat membantu pelajar untuk membaca bahan bacaan yang disediakan oleh guru tersebut. Contohnya seperti kumpulan kami telah menyediakan BBM roda impian. Dalam roda impian ini, pelajar akan dikawal seberapa minima yang boleh oleh seorang guru tersebut. Kaedah membaca yang seterusnya yang terdapat dalam BBM roda impian ini adalah kaedah membaca dengan panduan guru. Dalam kaedah membaca dengan panduan guru ini, guru akan membimbing pelajar yang memerlukan sokongan daripada guru dalam membentuk sesuatu suku kata. Laporan tugasan bahan bantu mengajar BBM kumpulan 1. Saya akan membentangkan definisi alat bantu mengajar. Bahan bantu mengajar BBM atau alat bantu mengajar ABM merupakan segala atau suatu kelengkapan yang digunakan oleh murid atau cikgu untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah Brown JW 1983. Bahan bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur, gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan sebagai pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan semua panca indera dan apa sahaja yang dialami oleh para pelajar. Menurut Atan Long 1982 pula, alat bantu mengajar terdiri daripada pelbagai bahan yang digunakan untuk membantu guru dan murid. Bahan ini diterbitkan dalam bentuk buku, carta atau slide yang ditayangkan pada layar. Bukan itu sahaja, beliau turut membahagikan alat bantu mengajar kepada 3 kumpulan, iaitu alat pendengaran, alat pandangan dan alat pandang dengar.
Oleh itu, alat bantuan mengajar ini bukan sahaja tertumpu kepada penglihatan, namun kepada semua yang dinyatakan oleh Atang Long 1982. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar terbahagi kepada 3 jenis iaitu BBM bukan elektronik, BBM elektronik dan bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar. BBM bukan elektronik ialah bahan pengajaran terawal yang digunakan oleh guru-guru sebelum wujudnya bahan pengajaran elektronik. Contohnya, buku teks, papan putih, fail tegak dan bahan bacaan seperti majalah, surat khabar dan poster, gambar, kad imbasan atau kad cantuman, carta, grafik, model yang diperbuat daripada pelbagai sumber, boneka dan diorama. Seterusnya, BBM elektronik iaitu bahan bantu mengajar yang menggunakan elektronik. Contohnya, overhead projector OHP, pita slide ataupun film slide, radio, televisyen dan video kaset recorder, alat rakaman, filem tayang atau filem jalur dan komputer. Akhir sekali ialah BBM bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Bahan-bahan yang bercorak pengalaman adalah seperti lakonan, pantomin, lawatan dan projek pameran. Manakala bahan sebenar daripada alam sekitar atau disebut sebagai realia merupakan benda semula jadi. Terdapat 4 kelebihan bahan bantu mengajar roda impian. Yang pertama, mewujudkan atau menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menarik di dalam bilik darjah. Yang kedua, membantu serta memudahkan para guru untuk memberi kefahaman kepada pelajar semasa proses P dan B tentang objektif pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran pembelajaran di bilik darjah yang lebih hidup. Dan yang terakhir, bahan bantu mengajar yang berkonsepkan roda impian ini mampu mencetuskan minat pelajar. Dalam slide ini, saya akan membentangkan mengenai kelemahan yang terdapat menerusi BBM roda impian. Walaupun terdapat banyak kebaikan daripada roda impian ini, malah terdapat juga beberapa kelemahan menerusi BBM roda impian. Antara kelemahan dalam penggunaan roda impian ini adalah pelajar akan mengambil masa yang agak lama untuk memadamkan sesuatu suku kata. Hal ini dikatakan demikian kerana guru akan hanya menyediakan satu roda impian saja untuk satu kelas. So, ia menyebabkan dalam satu kelas ini terdapat kuantiti pelajar yang agak ramai iaitu antara kalangan 30 hingga 40 pelajar. Jadi, ia akan mengambil masa yang agak lama untuk pelajar bergilir-gilir dalam menggunakan roda impian ini. Kelemahan yang seterusnya adalah dapat dilihat menerusi penggunaan teknologi yang canggih. Hal ini dapat dilihat menerusi bahan-bahan yang telah digunakan dalam menghasilkan roda impian tersebut. Antaranya ialah kotak, kertas warna dan sebagainya. Bukan itu saja, roda impian ini juga dikatakan mudah rosak. Roda impian ini mudah rosak akibat daripada bahan-bahan penggunaan teknologi canggih tersebut iaitu kotak dan juga kertas warna ini menyebabkan roda impian ini mudah rosak. Bukan itu saja, roda impian ini juga mudah rosak akibat daripada pengagresifan pelajar tersebut. Pelajar akan menunjukkan agresifan dalam menggunakan roda impian tersebut. Mereka excited dan mereka menunjukkan keagresifan ketika menggunakan roda impian tersebut. Keadaan ini yang telah menyebabkan roda impian ini mudah rosak. Kelemahan yang terakhir adalah pengetahuan pelajar terhadap perkataan akan menjadi terhad. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar akan mempelajari perkataan yang hanya dikemukakan oleh guru dalam roda impian tersebut saja. Keadaan ini akan menyebabkan pelajar tidak akan mengetahui perkataan-perkataan lain. Mereka juga tidak akan mengambil tahu tentang perkataan-perkataan lain selain daripada perkataan yang dikemukakan oleh guru tersebut dalam roda impiannya. Contohnya, kalau guru tersebut mengemukakan perkataan seperti ikan, emak, itik, so mereka akan mengetahui perkataan tersebut saja. Selain daripada perkataan tersebut, mereka tidak akan mengetahui. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan mengapa bahan bantu mengajar diperlukan. Antara sebab perlunya bahan bantu mengajar ini ialah dapat melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Mengikut Charles F. Hobart, D. Finn dan Edgar Daly 1964, bahan bantu mengajar ini diperlukan untuk menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep. Hal ini demikian kerana dengan adanya BBM ini, para pelajar dapat berfikir secara terbuka dan lebih relevan lagi. Tidak hanya tertakluk kepada pengajaran guru semata-mata. Contohnya, untuk menguasai kemahiran asas membaca, pelajar dapat melihat video dan cuba untuk mengikut setiap perkataan yang ada perlahan demi perlahan sebagai permulaan untuk menguasai kemahiran membaca. Dan pelajar dapat sesuatu ilmu yang baharu dalam dirinya, iaitu cara untuk mengendalikan sesuatu gadget. Jadi ini dapat menginovasikan para pelajar untuk lebih menerokai alam pembelajaran dengan adanya teknologi dan kemudahan yang canggih. Seterusnya, BBM dalam kemahiran membaca adalah untuk memberi rangsangan dan meningkatkan minat para pelajar. BBM telah menyediakan dasar yang kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada pelajar. Bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlulah menarik minat pelajar. Hal ini demikian kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru perlulah menimbulkan minat dalam kalangan pelajar untuk belajar agar dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal dan dapat mengingat sesuatu benda dalam jangka masa yang lama. Contohnya, menghasilkan BBM yang berwarna-warni dan mudah difahami agar kemahiran membaca pelajar dapat dihasilkan. Jadi, dengan adanya BBM ini, para pelajar lebih senang menghafal dan memahami setiap apa yang dibacanya untuk meningkatkan kemahiran membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Tuan Ra'ain binti Tuan Muhammad Sabri. Saya akan menjelaskan mengenai kepentingan bahan bantu mengajar dalam pengajaran. Antara kepentingannya ialah menjadikan pembelajaran murid lebih mendalam dan beragam. Menurut Charles, James dan Edgar, penggunaan bahan bantu mengajar boleh memberikan pengalaman baru kepada murid dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. Murid akan mampu memahami apa yang ingin diajar oleh guru kerana konsepnya lebih mudah difahami dengan penggunaan bahan bantu mengajar. Dr. Najmuddin berkata bahawa kepelbagaian bahan bantu mengajar bergantung kepada kreativiti dan ketersediaan guru dalam melaksanakannya. Kepentingan terakhir ialah menguatkan kefahaman dan mempercepatkan pembendaharaan kata murid. Menurut Muhammad, guru bahasa memainkan peranan untuk membimbing murid-muridnya memahami apa mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Perkara yang penting semasa membaca adalah bagi memahami makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Kefahaman seseorang murid bergantung kepada penguasaan pembendaharaan kata mereka. Menurut Helmi, penguasaan pembendaharaan kata yang baik akan membantu murid menguasai kemahiran bahasa yang lain seperti kemahiran lisan, membaca dan menulis. Sebagai kesimpulan, dalam pendidikan banyak inovasi diperkenalkan bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran guru. Alat bantu mengajar ABM memudahkan para guru memindahkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Ia juga membantu interaksi sosial antara guru dan pelajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru sepatutnya dapat menggunakan sebarang bahan yang ada dan sesuai dalam proses interaksinya dengan pelajar-pelajar. Di sekolah, pusat sumber sekolah merupakan tempat yang boleh menjadi rujukan kepada guru-guru dalam mendapatkan sumber pengajaran. Walau bagaimanapun, sesebuah sekolah yang mempunyai pusat sumber yang dilengkapi alat bantu mengajar ABM tidak dapat membantu pelajar dalam pengajarannya jika gurunya tidak menggunakan bahan itu dalam pengajaran.
adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menggunakan dengan sebaik mungkin bagi membantu kefahaman pelajar-pelajar tentang konsep dan ilmu pelajaran yang hendak disampaikan. Sekian, terima kasih.